Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli was-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam Tirmizi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Rabbana, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau meletakkan kami sebagai orang yang bersalah. In nasina aw akhtana, jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, janganlah engkau bebankan kepada kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Wa'fu anna, dan maafkanlah kesalahan kami. Waghfir lana, serta ampunkanlah dosa kami. Warhamna, dan berilah rahmat kepada kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Suratul Baqarah
lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-286 pada juzuk yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita berada di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini, dan seterusnya kita dapat duduk di dalam satu majlis ilmu, majlis yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap dapat memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Moga-moga apa yang kita pelajari dalam kitab yang dikarang oleh Imam Tirmizi ini sedikit sebanyak memberi manfaat kita di dunia dan di akhirat. Afadallahu ta'ala alaihim sahaiba rahmati wa ridwani wa amaddana bi barakatihim wa nafahatihim madal azmani. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada mereka, yakni pengarang kitab ini dan semua kepada guru-gurunya, naungan rahmat dan kebaikan, dan memberikan kepada kita kebahagiaan dan keberkatan sepanjang zaman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung lagi kitab pengajian kita, iaitulah Syama'il Muhammadiyah. Sekarang kita pergi ke hadis yang kedua. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, haddatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab Tsaqafi an Humaidi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa biji'din wala sabtin asmara laun idza masya yatakaffa au kama qala rawahu Imam Tirmizi. Mafhum hadis. Haddatsana Humaid bin Mas'adat al-Basri qala Humaid bin Mas'adah al-Basri bercerita kepada kami, ia berkata, haddatsana Abdul Wahhab bis-Tsaqafi. Abdul Wahhab As-Tsaqafi bercerita kepada kami, an Humaidi, dari Humaid, an Anas bin Malikin qala,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpostur, maknanya berbentuk tubuh proporsional. Maksud proporsional sini dengan kitab saya ditulis begitulah. Maksudnya tubuh yang sedang, yang ideal, yang elok. Laisa bitawili wala bil qasiri. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Hasanal jismi, tubuh beliau bagus dan menawan. Wa kana sya'ruhu laisa biji'din wala sabtin. Ada setengah kitab ditulis laisa bija'din. Jadi maknanya boleh dibaca dengan dua baris. Bija'din atau biji'din wala sabtin. Rambut beliau tidak kerinting namun tidak lurus kaku, menjuntai. Asmara laun, dan berwarna gelap kecoklatan. Dia kata, idza masya yatakaffa. Jika beliau berjalan dengan cepat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini berderajat hasan sahih gharib. Baik, kita nak tengok apa keterangan daripada hadis ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, yang mula-mula sekali tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertubuhnya, bentuk tubuhnya itu sedang, ideal. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi marbu'an. Setengah hadis dia kata bentuk tubuh Nabi ini dengan perkataan marbu'an. Marbu'an artinya keduanya memiliki makna yang sama. Makna kata rab'atan dan marbu'an tu maknanya sama. Maknanya bentuk tubuh Nabi itu ideal, sedang. Maksud ideal sini, sedang sini, kena. Kepalanya kena dengan badannya. Kena. Orang Melayu kita sebut kena lah. Makna sesuai. Sebab ada kadang-kadang badan orang biasa macam kita semua ni kadang tak kena. Kepala besar badan kecil, ada? Ataupun kepala kecil badan besar, kan? Yang banyaknya kepala kecil badan kecil tapi ke depan. Tu banyak. Tu saya pun sama. Jadi maknanya tak ideal lah, kita bentuk tubuh kita tak ideal. Tak ideal ni tak lawa lah. Tapi apa, kita memang orang biasa pun. Tapi Nabi tak begitu. Nabi kena, kepalanya dengan badannya kena, saiz dia tu. Ada. Ataupun kadang-kadang cuba kita tengok orang yang bernama bina badan, main gym ni kan, badan dia ketul-ketul. Walaupun memang nampak badan dia tu ketul-ketul, tapi sebenarnya tak ideal. Tak lawa badan dia tu, macam robot pun ada. Yang lebih kelakarnya, saya ada kawan lah yang jenis main macam tu, kan? Jadi dia punya sini besar, sini dekat leher dia. Lepas tu sini pun besar. Kelemahan dia tak boleh garu belakang ni. Kita boleh, saya depan ni buat gini. Tak boleh kata. Memang tak boleh pun, sangkut. Dia tak boleh pergi sampai sini je boleh. Nampak, jadi tak power gak. Tough pun tak power. Jadi sebab teruk sangat. Nabi tough juga. Nabi badannya sasa tapi tak dalam bahasa Arab tak panggil dipanggil ghulu. Tak ghulu ni maknanya tak lebih-lebih. Sesuai. Badannya tu sesuai. Tu. Kemudian dia kata perkataan rab'atan ini dipilih kerana bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW itu memang benar-benar ideal, ni kata. Ini dia punya syarah lah. Memang tak ada dalam kitab tuan-tuan tu. Ni syarah dia. Memang betul-betul orang cakap apa, sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sebelumnya, bahawa Rasulullah SAW itu
laisa bitawilil wala bil qasiri. Laisa bitawil, laisa ni maknanya tidak akanlah, bitawil terlampau tinggi, wala dan tidak juga bil qasir terlampau pendek. Tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu pendek. Yakni ideal di antara kedua sifat tersebut, maknanya pertengahan. Khairul umuri awsatiha. Yang terbaik itu adalah pertengahan, tak tinggi sangat dan tak rendah sangat. Jadi benda ni kita dah bicara bulan yang sudah. Kita akan bertembung hadis ni yang hampir sama. Jadi benda yang sama, kita laju-laju je lah. Yang tu kita dah hurai dah bulan sudah hari tu. Kemudian lagi kata dalam hadis ni, hasanal jismi. Hasanah tu maknanya baik, al-jismi badanah jisim. Hasanal jismi bererti tubuh beliau, yakni baginda Nabi SAW, nampak bagus dan menawan. Tubuh tu bukan cakap bagus, orang tengok pun nampak bagus dan menawan. Tapi kadang-kadang badan macam kita ni, masa pakai baju nampaklah kemah dia tu, buka baju nampak tak bagus pula. Tapi Nabi ni pakai baju pun nampak cantik. Kalau Nabi tak pakai baju pun tetap nampak cantik badannya. Kita kadang-kadang boleh lindung badan kita, pakai lawa-lawa tak nampak sangat. Tak? Tapi bila buka Allah kan, macam-macam. Tapi tak, Nabi perfect. Gitu. Ini merupakan penjelasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesesuaian antara anggota tubuh beliau. Macam saya sebut tadilah, semua tangannya, badannya, kakinya semua masuk, semua sesuai bentuk dia tu. Kena tak macam setengah orang, ada antara kita yang kadang-kadang badan besar, tangan kecil kan. Adalah macam-macam lah, makna bentuknya tak berapa sesuai, tak berapa cantik, tapi bentuk Nabi ni sesuai semua. Baik. Dan lagi kata ulama, paras dan bentuk tubuh baginda Nabi adalah ciptaan yang paling indah dipandang mata. Jadi kita ini i'tiqad, ini dah mula masuk pada akidah. Tadi kita bicara hadis je, kemudian masuk kepada akidah. Apa dia? Kita kena pegang i'tiqad kita, badan yang paling cantik dalam dunia ini tidak lain melainkan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau kita kata badan orang lain, kafir terus, lalatu juga. Ini akidah. Sebab tu kita kena letak apa saja yang ada pada Nabi itu terbaik. Ada pada Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi makan, apa saja yang berkait dengan Nabi, semuanya terbaik. Soalnya nampak tak nampak, tu nombor 2. Soalnya dibuktikan ke tak dibuktikan, nombor 2. Jangan ada ragu walaupun sedikit. Macam hari itulah kita cerita itu, ragu dengan rawatan Islam. Ni masalah ni kan, mengatakan bahawa rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanannya. Perkataan itu menunjukkan keraguan. Kalau ragu takkan nak suruh orang buktikan keberkesanan. Jadi bila suruh orang buktikan keberkesanan, itu tanda ada ragu. Ragu atas apa? Ragu atas rawatan Islam. Rawatan Islam ni tengok pula rawatan siapa, rawatan apa? Rawatan Islam ialah rawatan yang berpandukan kepada Quran dan hadis. Rawatan Quran itu dipanggil syifa. Baca ayat Quran macam tu, darus syifa apa semua tu kan. Ataupun rawatan melalui hadis Nabi, yang Nabi kata dalam habatus sauda itu syifaun min kulli da'in ila sama, apa semua itulah. Jadi hadis-hadis tentang habatus sauda, tentang madu dan sebagainya, itu semua termasuk dalam rawatan Islam. Tiba-tiba kata perlu dibuktikan, maknanya dia ragu. Ragu dengan apa? Ragu dengan rawatan guna Quran, ragu dengan rawatan cara hadis. Habis kan? Ragu dengan rawatan cara Quran, awal-awal lagi out dah.
Sedangkan sebab Allah kata dalam Al-Quran ni, zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini la raiba, tidak ada sebarang keraguan fihi padanya. Mana ada keraguan pada setiap ayat Al-Quran itu. Tak ada keraguan pada apa saja yang berkait dengan ayat Quran, sama ada penggunaannya atau maknanya atau ayatnya atau makhrajnya atau hurufnya, tak kira apa pun. Sehingga guru saya masa saya belajar mengaji Quran, dia pesan ke saya, tak yakin dengan satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf dalam Quran kita tak yakin, kita tolak satu huruf je, bukan tolak satu ayat, tolak satu huruf. Alif lam mim ditolak alif, kapi la tu juga, kan? Jadi tu imam Allahu akbar fahmi waladdallin amin, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim lam mim, tak baca alif. Baru bagi salam, assalamualaikum. Makmum belakang tanya, alif mana? Alif aku tak percaya kat alif. Nah, aku tak yakin dengan alif. Kata, alif kan wujud pun ada. Dia tak yakin dengan alif, kafir, tak sah sembahyang tadi. Belakang makmum wajib sembahyang mula. Sembahyang sekali lagi sebab tu imam kafir. Sebab apa tu imam kafir? Tolak satu huruf. Kita jangan salah faham. Jangan ingat kafir mesti tiga atas dahi, pakai rantai salib, pergi sembah topekong. Tu pun kafir juga. Tapi makna kafir lebih luas. Kafir ialah siapa-siapa yang tak percaya, tak yakin, tolak hukum hakam Allah dan Rasulnya. Tolak Islam, tak percaya Islam, tak yakin Islam, jatuh kafir. Bukan mesti kena pakai rantai salib baru jadi kafir, dah. Itu. Malah kadang-kadang ada certain keadaan pakai rantai salib pun belum tentu kafir lagi. Kadang-kadang nyawanya diugut di negara kafir, kan? Dipaksa pakai rantai salib, kalau tak ditembak mati. Maka dia olok-olok pakai saja, tapi tak beriman, tak yakin kepada Jesus tu, tak yakin kepada salib Kristian tu, dia tak yakin. Tapi olok-olok sebab nak selamatkan nyawa. Sagi lepas keluar lagi dia cabut lah. Masa tu dia tak jadi kafir. Sebab iman tu duduk di dalam tasdik fi qalbi, membenarkan di dalam hati. Tapi kalau sampai cakap memperendahkan agama, kalau tak ditarik balik dan tidak taubat, maka boleh rosak akidah dia. Saya tak kata dia jadi kafir, tapi boleh rosak akidah dia. Maka tarik balik dan taubat kepada Allah. Minta maaf pada Allah. Silap kata ke terlajak kata, tak apalah, biasalah manusia. Kadang-kadang tersilap cakap. Jadi kesilapan itu lumrah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempat silap dan tempat lalai. Biasalah kita buat silap, buat lalai, nama pun manusia, bukan malaikat kita. Tapi kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam, manusia yang paling jahat ialah manusia yang bila buat salah, bila buat dosa, bila buat silap, tak nak bertaubat kembali kepada Allah, tak nak minta ampun pada Allah. Tu baru manusia yang derhaka, asi, maksiat kepada Allah. Tapi kalau terbuat salah, itu lumrah. Biasalah, kita manusia biasa, betul tak? Ke ada siapa sini memang daripada kecil sampailah tak pernah buat dosa, cuba bangun nak tengok muka. Tak ada seorang. Tok Wali pun kadang-kadang masa muda dia ada buat salah tak? Kan? Baca cerita tentang Wali Songo, Sunan Kalijaga. Asalnya Sunan Kalijaga ni, cerita riwayat dia ni perompak mula dulu sebelum jadi wali lah. Masa tu kuali lagi lah macam kita, kan? Jadi dia rompak tongkat satu orang ulama. Ulama ni berjalan pakai tongkat. Tongkat tu hadiah anak murid pada tok guru tu, dan tongkat tu berupa warna keemasan. Jadi dia sangka tu emas. Dia pun panjat atas pokok, dia tunggu tok guru tu lalu, dia lompat, dia nak sergah, ambil rampah tongkat tu. Bila tok guru tu lalu, dia pun lompat, sergah, dia pun rampah tongkat tu, jatuh tok guru tu. Dia pun belek-belek lah, rupanya bukan emas tongkat tu, cuma dicat warna keemasan.
Ingat emas sungguh. Dia pun balik, ceh. Dia kata, ingatkan emas, dia kata. Tiba-tiba bila dia nak belah, dia tengok tok guru tu menangis seakan-akan macam budak-budak, menangis. Dia pun tegur, apalah punya ulama, jatuh sikit pun menangis, dia kata kuat ulama anak, ni jatuh sikit menangis. Kata tok guru tu, aku menangis bukan kerana aku jatuh, bukan kerana aku sakit, tapi aku menangis sebab tadi aku berjalan hati-hati, aku tak pijak rumput-rumput ni, kerana aku dengar pada telingaku rumput-rumput ni sedang berzikir pada Allah. Tiba-tiba kau rampas tongkat aku jatuh, menyebabkan rumput ni tercabut daripada tanah, dan aku tak dengar lagi dia berzikir pada Allah kerana dia dah mati. Maka aku menangis kerana aku menjadi penyebab kepada rumput berhenti berzikir Allah. Sebab tu dia menangis. Ada. Maka bila dengar macam tu, dia kata, Allah, ulama ni hebat ni, tok guru ni hebat. Dia pun minta izin nak berguru dengan tok guru tu. Akhirnya dia mengaji dengan tok guru tu sampai Allah angkat dia menjadi seorang wali yang kita kenal sebagai Sunan Kalijaga. Itu cerita Tok Ali. Maknanya biasalah semua orang ni bermula dengan kosong, bermula dengan silap, bermula dengan salah. Tapi bila silap dan salah, cepat kembali kepada Allah. Sebab tu taubat ni asal katanya taba. Taba tu maksudnya balik. Bila buat salah, balik. Balik kepada jalan asal, jalan fitrah, jalan agama, jalan Islam. Yang jahat ni tak erti nak balik. Tu. Kembali kepada Allah. Tu. Jadi biasalah tu. Jadi kalau ada silap, patah balik, minta maaf kan. Tak ada masalah minta maaf. Jadi ingat, segala yang berkait dengan Rasulullah itu adalah yang terbaik. Ni akidah ni. Pada diri beliau terkumpul segala keindahan, sehingga ulama meletakkan bahawa semua kecantikan alam ni ada pada baginda Nabi SAW. Memang cantik sungguh. Dalam riwayat yang lain, Saidina Abu Bakar As-Siddiq selepas habis solat berjemaah dengan Rasulullah satu ketika tu, baliklah beliau, Saidina Abu Bakar ni balik kat rumah tak senang duduk, munda mandi. Anaknya tanya, ayah ni kenapa? Munda mandi ni kenapa ni, macam nampak gelisah aja. Kata Saidina Abu Bakar, aku rindu nak melihat wajahnya Muhammad. Terlampau rindu, macam dah lama tak jumpa, padahal baru saat tadi sembahyang jemaah dengan Nabi. Kata anaknya, ayah pergilah rumah Nabi, tengok wajah Nabi. Kata betul juga. Saidina Abu Bakar pun tergesa-gesa keluar daripada rumah, jalan dengan laju pergi ke arah rumah Nabi sebab nak tengok wajah Nabi, rindu sangat. Tersempat dengan seorang sahabat yang lain. Sahabat tanya, wahai Abu Bakar, nak ke mana? Kata Saidina Abu Bakar, nak tengok wajah Nabi, aku rindu ke Nabi. Kata sahabat ni, baru saat ni kan kita baru lepas sembahyang dengan Nabi, kan baru lepas tengok wajah Nabi. Tahu, dia kata, tapi setiap satu saat aku berjauhan dengan Nabi, aku terlampau rindu pada dia. Allah. Itu Saidina Abu Bakar kan. Tu dahsyat Saidina Abu Bakar ni. Iman dia sangat hebat, tinggi betul. Sehingga Nabi kata dikumpulkan iman seluruh penduduk dunia pun tak setanding dengan iman Saidina Abu Bakar seorang. Dahsyat. Sebab apa? Sebab pada batang tubuh baginda Nabi SAW itu semua kelebihan dan kebaikan yang ada di alam dunia ni semua ada pada baginda Nabi SAW. Sehingga kan sampai ke satu tahap, ada ulama yang mengatakan bahawa keindahan syurga pun ada pada Nabi. Maknanya Nabi lagi dahsyat, lagi hebat daripada syurga tu sendiri. Sebab tu ada sahabat yang bila diberi tahu kepadanya mendapat masuk ke dalam syurga, belum cukup menggembirakan sahabat tu. Walaupun dah bagi tahu ni, kamu ni dapat ni anak kunci syurga, dapat duduk dengan bidadari, sonok memang sonok, tapi belum cukup seronok. Mukanya masih lagi tak betul-betul happy. Bila ditanya macam tak sonok mana, dia kata, aku nak tanya, nanti dalam syurga tu adakah aku bersama dengan engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, kamu akan bersama dengan dengan orang yang engkau kasih. Kalau akulah orang yang paling engkau kasih, maka engkau akan bersama dengan aku dalam syurga. Baru melompat sahabat ni sonok. Allah sonoknya, baru dia kata sonok. Kita yang kita
Dia kata tak apa, janji masuk dah lah, masuk syurga tu. Sekali baru lah cari cari Nabi. Tak, kita itulah makna iman rendah kita. Tapi iman sahabat tu tinggi. Yang dia nak ialah Allah dan Rasul. Syurga ni sebagai satu imbuhan, imbuhan bonus sahaja. Tapi matlamat sebenar Allah dan Nabinya. Lepas tu lagi kata guru kami, okey, kita nak test tengok antara Allah dan Rasul, kan, manakah yang sepatutnya kita, orang cakap apa, kita sayang dulu antara Allah dengan Nabi? Manakah yang sepatutnya, bukan manakah yang lebih kita sayang. Lebih kita sayang memang Allah lah. Tapi manakah yang patut kita sayang dulu atau kita kasih dulu? Nah, Allah atau Nabi? Nabi. Kenapa Nabi? Kerana kalau bukan Nabi, kita takkan kenal Allah. Betul, ada pepatah Arab, dia menyebut laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, maka tidaklah aku mengenal Tuhanku. Kan? Jadi guru ni kesinambungannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam kita pula, kita sayangkan guru kita kerana guru kita sayangkan gurunya, gurunya sayang gurunya, gurunya. Last sekali guru yang paling atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua guru-guru inilah yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang mencipta kita. Kalau bukan kerana guru, adakah kita akan mengenal Tuhan kita? Kalau bukan kerana Nabi kita Nabi Muhammad, adakah kita akan kenal Tuhan kita? Dan lagi kata ulama, malam yang paling istimewa sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar disebut dalam Quran. Ini pendapat. Tapi malam yang paling istimewa kata ulama ialah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan soal taksub, tapi benar. Kerana apa? Kerana kalaulah bukannya Nabi dilahirkan, maka takkan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Allah kurniakan kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan sakat Lailatul Qadar. Kalau tak ada Nabi, tak adalah semua ni. Tak adalah Islam, tak ada Quran, tak adalah kita duduk di masjid, tak adalah. Tak adalah kita bersujud, tak ada. Kerana Nabi Muhammad, kasihnya Allah, maka tertumpah kasih, terlimpah ke kita. Jadi kita menumpang kasihnya Allah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada hamba-hamba Allah yang tidak mencintai Nabi, maka tak layak menjadi hamba kepada Allah dan tak layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu kalimah syahadah mesti dua, satu saja tak cukup. Walaupun dia mengaku saya naik saksi bahawa Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kemudian dia tak sebut saksi yang kedua, yakni tak sebut syahadah yang kedua, tak sah iman dan takkan masuk ke dalam syurga sampai bila-bila, kerana mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir walaupun bertuhankan Allah dah, tapi tidak meletakkan bahawa Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah, tak mengesahkan dia sebagai orang yang beriman. Maka tinggi nilai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata taksub, memanglah, kan? Tak ada masalah kata ulama. Yang tak boleh, yang jadi haram, bila mengagungkan Nabi Muhammad setaraf mengagungkan Tuhan, itu baru syirik. Tapi kalau mengagungkan Nabi Muhammad sekadar agung yang paling tinggi, iaitu Rasul, pesuruh, kekasih kita, itu tak apa, kan? Tapi jangan sampai bertuhankan Muhammad. Tu tak boleh, baru jadi haram. Tapi meletakkan Nabi Muhammad kecintaan yang paling tinggi dalam hati kita, sehingga kan Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah mereka menjadikan aku yang lebih dicintainya, min walidihi, daripada ibu bapanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia seluruhnya. Kena letak Nabi Muhammad paling tinggi. Batu sahabat dalam peperangan kadang-kadang berdepan dengan ayah sendiri.
Kadang-kadang berdepan dengan abang sendiri, adik-beradik sendiri. Sama-sama keluarga bertikam pedang. Kan? Kerana apa? Kerana meletakkan Rasulullah lebih dicintai daripada ahli keluarganya. Kita kena begitu lah. Kena letak begitu. Lepas tu kita ni mati pun kita sanggup kalau kerana Nabi. Kena letak macam tu. Itu kecintaan yang tinggi. Aduh. Lepas tu zaman-zaman akhir zaman ni, nak harapkan ibadat kita banyak mana tuan-tuan, ibadat kita? Oh, cepat ni dah bunyi Boleh sikit lagi. Nak harapkan ibadat kita banyak mana tuan-tuan? Nak harap tahajud kita boleh lah, tapi yang banyaknya bukan tahajud, terkejut. Asyik telajak aja masa. Nak puasa sunat, dan kawan ajak makan, siap nak belanja pula tu. Kalau duit sendiri kita tolak. Dengar dia kata belanja, tak apa lah. Nampak? Esoklah ganti lain. Jadi makna nak harap amalan kita tak banyak mana ke amalan kita ni kalau banding dengan orang dulu-dulu. Jadi apa benda kita nak hadapkan kita ni nanti depan Allah Ta'ala, nak bawa apa? Amalan kita sikit, amalan kita tak banyak, kan? Kadang baca Quran pun masih lagi tak sempurna. Yang panjang dipendek, yang pendek dipanjang, kan? Dengung tak dengung, yang tak dengung dia dengung. Tentang kaki berdengung, dengung semua. Habis jadi. Jadi apa agak-agaknya tuan-tuan renung kan? Kita kalau matilah, kita nak bawa apa amalan kita banyak mana? Kalau banyak pun, adakah semuanya elok, semuanya sempurna? Kan? Kadang-kadang kita baca bacaan dalam semayang, adakah kita faham makna dia? Adakah kita baca sebagai baca saja, tapi kita tak menghayati apa yang kita sebut? Jadi kadang-kadang nak kira kualiti ibadat dan kuantiti ibadat kita banyaknya kurang. Tapi satu benda, memang amalan kita kurang, tapi kita letakkan kecintaan pada Allah dan Rasul ni paling tinggi dari segala-galanya dalam hati kita. Moga-moga dengan sebab kecintaan inilah pahala kita melonjak tinggi nanti di timbangan di padang mahsyar, walaupun amalan kita tak sehebat mana. Letakkan pada diri nekat, aku ni kalau bab Islam, Allah Rasul, mati kena cincang pun aku sanggup. Pegang situ, jangan cakap saja. Cakap memang tepuk meja terbalik cawan. Nampak ni sikit lari dah, kan? Jangan macam tu. Sungguh-sungguhlah untuk pertahan Islam, tak takut dengan siapa-siapa pun, tidak gentar dengan musuh-musuh Islam. Moga-moga dengan kecintaan yang tinggi itulah menjadi satu, orang cakap apa, sesuatu amal yang sangat hebat yang kita boleh persembahkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Tu moga-moga. Sebab tu kita belajar kitab Syama'il ni, sebab nak terap kecintaan kepada Nabi SAW. Kemudian lagi kata dia, wa kana sya'ruhu laisa biji'din wala sabtin. Artinya rambut beliau tidak kerinting dan tidak lurus kaku. Ini dah dicerita pada hadis yang sebelumnya. Kemudian lagi kata dalam hadis ni, asmarul laun. Asmara laun. Asmara ni coklat, laun tu maknanya warna. Bererti warna rambut beliau ialah gelap kecoklatan. Dalam hadis sebelum ni terdapat penjelasan tentang kalimat tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap kecoklatan. Dalam hadis ni kata hitam kecoklatan juga digunakan untuk mendekripsikan warna rambut Rasulullah SAW. Jadi yang disebut ni warna rambut Nabi, bukan warna kulit Nabi. Warna kulit Nabi memang putih tak putih sangat, merah tak merah sangat, macam kita belajar sebelum ni, hadis yang sebelum ni. Tapi nak cerita rambut Nabi ni hitam tapi ada coklat sikit. Kemudian hal ini mendorong para ulama untuk berkesimpulan bahawa lafaz asmara laun ini tidak berapa tepat digunakan. Kesimpulannya juga didukung dengan status riwayat tunggal yang disampaikan oleh Humaid dari Anas bin Malik. Tapi hadis ni ada beberapa ulama yang tolak. Bukan tolak maknanya tak percaya, tapi tak berpegang dengan hadis ni. Maksud tak berpegang maknanya perkataan asmarul laun tu ulama tu tak nak pakai. Ada setengah ulama tak nak pakai.
Kerana dia kebanyakan hadis lain menyebut warna Nabi ni putih kemerahan, tetapi bukanlah warna kemerahan seperti mana warna keperangan, kecoklatan seperti mana yang disebut di dalam hadis ni. Jadi ada setengah ulama bukan menolak lah, tapi dia tak berpegang dengan hadis ni. Dan satu lagi yang menjadikan hujah mereka kuat, kerana perawi dalam hadis ni salah seorangnya namanya Humaid. Humaid itu tidak diketahui, tidak dikenal akan Humaid ni status sikap diri dia tu macam mana. Jadi bila ada satu-satu orang yang dalam perawi hadis tu ada sedikit masalah, maka hadis tu akan turun dia punya darjat. Turun dia punya darjat dia. Itu dalam bab masalah mustalah hadis lah, itu dalam bab hadis. Adapun dalam hadis yang lain menyebut azharul laun, yang bererti hitam pekat. Sebenarnya warna rambut Nabi, kebanyakan hadis lain sebut azharul laun, yakni hitam pekat. Tapi dalam hadis ni sebut rambut Nabi hitam kecoklatan. Jadi sebab tu setengah ulama tak pakai hadis ni. Tapi ada juga ulama yang mengambil jalan tengah. Dia mengambil jalan tengah, dia nak cuba menyatukan hadis yang kata hitam dan hadis yang kata coklat. Maka dia gabungkan rambut Nabi ni memang berwarna hitam, tapi bila kena pancaran matahari seakan-akan coklat. Gitu. Supaya tak menolak sebarang hadis pun. Sebab takut juga ni ulama lebih berhati-hati. Baik, itu dia cerita tentang rambut Nabi. Dan yang terakhir, idza masya yatakaffa, jika beliau berjalan dengan cepat. Maksudnya Nabi berjalan laju seakan-akan beliau menuruni jalan yang menurun, macam turun bukit. Nabi kalau jalan cepat, macam orang jalan turun bukit. Macam kalau kita turun bukit laju kan kita jalan. Biasanya kalau kita jalan turun bukit badan kita selalunya lebih ke depan lah. Orang jalan laju ni badannya lebih ke depan, sebab dia bergerak cepat. Seakan-akan beliau menurun, kata dalam syarahan ini. Jadi maksudnya nak menunjukkan jalan laju ni dia itu menunjukkan dia punya otak akal dia. Nabi berjalan laju menunjukkan otak Nabi, akal Nabi jalannya laju, cepat fikir, cepat bertindak. Orang jenis jalan slow, terhegeh-hegeh ni memang slow. Tapi kalau dah berusia tu lain lah. Nampak, memang tak larat dah, itu lain. Tak, ni cerita orang cakap umur yang ideal lah, umur 40-30, tapi slow sangat jalan. Mesti dia punya pemikiran pun slow. Minta maaf cakap. Jadi teknik dia mudah je. Kalau nak bagi pemikiran kita cepat, ubah cara kita berjalan. Start daripada ni, jalan laju. Jalan laju tapi jangan gopoh sampai langgar habis selindo. Nampak, bukan macam tu. Maksudnya jalan tu jangan terhegeh-hegeh. Tu cerita dia. Bukan laju tak tentu arah sampai langgar habis orang-orang apa semua, tak, bukan itu. Maknanya jangan terhegeh-hegeh, itu saja. Jangan awak lembab itu. Tapi jalan, biar orang cakap apa, jalan tu kita dan kita fikir dah, sekejap lagi aku nak buat apa, nak buat laju. Baca Quran macam tu, betul tak? Kita baca Quran, mulut sebut, mata tengok yang depan, barulah bacaan tu lancar. Tapi kalau mulut sebut yang tu, lepas tu mata pun tengok yang tu, memang jadi merangkak lah baca. Tu yang allazina yu'minu, macam tu baca. Nampak? Tapi kalau baca, lepas tu mata tengok depan, tengok cepat, jadi otak tu laju. Lepas tu kalau nak melajukan otak, banyakkan baca Quran. Didik anak-anak kita yang nak ambil exam SPM apa semua, suruh dia banyak baca Quran. Sebab bila banyak baca Quran, otak ni gerak laju. Cuba kita train. Sebelum anak kita nak hafal nota-nota dalam subjek sains, matematik dia tu untuk nak jawab exam, suruh dia baca semuka dulu ayat Quran. Semuka dulu, tak apa, baca semuka, lepas tu baru belajar. InsyaAllah dia ada kesan. Maka belajar tadi tu akan cepat faham, cepat masuk kesan daripada didikan dalam Quran tu dulu. Kita letak Islam biar barisan hadapan dulu. Nak belajar akademik pun biar agama dulu yang lead depan dulu, baca Quran. Sekejap baru nak baca buku nota. Ada apa? Kita balik baca buku nota dulu. Lepas tu esok nak exam, malam tu baru buat baca Yasin. Betul tak? Siap ngawak botol-botol dengan tempayan siap awak. Nampak? Situ masalah kita. Last kali baru nak pakai Quran, salah. Mula-mula pakai Quran dulu.
Kan, letak Islam depan dulu. Kita banyaknya tu kan Islam semua ke belakang. Kan, bila anak dah tak pandai akademik, buat hantar tahfiz, buat hantar pondok. Kan, rawatan doktor tak boleh nak pergi, baru pergi cari rawatan syifa. Islam ni jadi nombor 2 selalu. Nombor 3, nombor 4, nombor lah Islam. Tiba-tiba bila nak masuk syurga nak nombor 1. Cik. Nampak? Masa hidup kat dunia letak Islam ke belakang. Lepas tu ada hati nak letak nak suruh Allah letak kita di syurga hadapan. Macam mana? Jadi kalau nak Allah letak kita bahagian hadapan, Allah agungkan kita, Allah muliakan kita, maka kita dulu muliakan agama Allah ni dulu. Letakkan apa-apa yang berkaitan dengan Islam itu di hadapan sekali. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Dah bunyi kali kedua tu, amaran besar dah tu. Jadi kita berhenti kat sini. Kita akan sambung hadis yang ketiga pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Hadis ketiga pula nanti. Dan macam biasa dekat luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi beli cepat-cepat. Jangan lama sangat menong tengok nak beli apa. Ambil je semua. Baru cepat tu. Gitu. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah dari segi adabnya, dan kekurangan itu daripada silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun dari segi hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu itu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.